zurriyyati alaihi salatu wassalam wa ila arwahi abaina wa ummahatina wa li jami'il muslimina wal muslimat syai'un lillahi lahum al-fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nastahdi wa nastaghfiruh wa na'udzu bika min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad abdika wa nabiyyika wa rasulika nabiy ummi wa ala ali wa sahbihi wa barik wa sallim taslima biqadri ismati bizatika fi kulli waqti wa hin. Allahumma anta maqsudi wa ridhaka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifataka. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'da. Tuan Imam yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tuan pengurusi Alijatan Kuasa Surau, tuan-tuan yang dirahmati sekalian. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah Azza wa Jalla pada pagi yang penuh dengan keberkatan ini dapat sama-sama kita menaikkan solat subuh berjamaah. Ini semuanya atas pemberian nikmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita, dan Allah Subhanahu wa taala telah memilih diri kita ini dan memelihara diri kita dengan keimanan, ketakwaan, agar kita dapat melaksanakan ibadah, ya, agar kita dapat mendekatkan diri kepada Allah. Dan yang itulah kita inginkan sentiasa dalam doa kita ini. Kita ingin mendapatkan husnul khatimah, wala taj'alaina bisu'il khatimah, agar Allah Subhanahu wa taala di sepanjang hidup kita ini Allah memberikan kebaikan sehinggalah di penghujung hayat kita dengan amal ibadah dan menjadi orang yang soleh, dan dijauhkan diri kita ini daripada kegelapan dan kehancuran, serta kita terbuai dengan nikmat dunia sehingga kita dalam keadaan yang kita tidak ingini, iaitu pengakhiran yang tidak baik. Jadi itulah doa yang sentiasa kita laungkan dan kita inginkan kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala sentiasa memelihara iman kita dan amal kita. Tuan-tuan dan mata Allah Subhanahu wa taala, pagi ini insya-Allah saya ingin menyambung sedikit, iaitu kisah berkaitan dengan orang-orang soleh apabila dia berhadapan dengan orang-orang toleh, iaitu yang dimusuhi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kisah berkaitan dengan Rib'i bin Amir radhiyallahu anhu ketika dia berhadapan dengan Rustum. Rustum ini adalah seorang panglima atau penguasa daripada Parsi. Parsi ini sekarang yang nama dekat kawasan bahagian bahagian Iran, dan juga ada sebahagian daripada Pakistan. Itu. Jadi tuan-tuan, Rib'i bin Amir radhiyallahu anhu adalah salah seorang pahlawan Muslim, ya, dalam peperangan ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, suruh berhadapan dengan tentera Parsi, iaitu dalam peperangan Al-Qadisiyah. Ya,
dia mendatangi Rustum, panglima daripada Parsi yang membawa sekitar 200,000, ya, 280,000 orang tentera. Memang pada waktu itu tuan-tuan, ketika kedatangan Islam, yang masih lagi bertapak dekat Mekah dan di kawasan Hijaz, kemudian dapat menguasai Madinah dan kembali lagi di bumi Hijaz itu, pada waktu yang sama di dunia ini ada kuasa-kuasa besar yang masih lagi kukuh seperti Parsi, Rom, Cina. Itu antara Yunani. Tapi Yunani itu mesti dah dikuasai oleh Rom. Dua itu, Parsi dan juga Rom. Itu kuasa besar dunia yang mempunyai empire-empire ini di kawasan timur dan barat. Apabila mereka ini telah mengetahui akan kedudukan adanya Islam, pengaruhnya di kawasan Hijaz, jadi mereka cuba nak menakhluki, nak memberi ancaman kepada agama Islam itu sendiri. Sebelum kedatangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri, tentera Abrahah itu yang daripada Rom, mereka dah melihat kenapa dekat Hijaz ini ada pengaruhnya, sehingga orang-orang daripada Yaman datang ke situ. Boleh katakan kota Hijaz, iaitu Mekah, itu seperti kota metropolitan. Orang Yaman datang, kemudian orang daripada kawasan-kawasan Syam datang ke situ, terutama orang Arab, di mana kawasan-kawasan Arab itu sendiri pun dikuasai oleh orang-orang Rom, seperti Mesir, seperti kawasan Syam itu sendiri, Palestin, itu dikuasai oleh Rom. Jadi pada waktu itu telah banyak berlaku konflik, dan mereka melihat, tetapi sebelum kedatangan Rasulullah SAW, kedudukan pengaruh daripada kota Mekah itu kurang. Sebab mereka ni masih lagi boleh mengikuti rentak apa yang ada pada penguasa Rom. Tetapi setelah datangnya Rasulullah SAW, dengan kewibawaan yang ada pada Rasulullah, dengan pengaruh yang besar daripada Rasulullah, sehingga ramai orang yang memeluk agama Islam dan melihat kepada sejarah-sejarah bagaimana Rasulullah SAW memimpin peperangan, dan banyak peperangan yang dimenangi oleh Rasulullah. Maka penguasa daripada Rom ini dan juga daripada Parsi ini, dia rasa terancam. Itu yang ada pertemuan di antara Rasulullah dengan Hercules, Heraklus. Orang barat kata Hercules. Ketika Rasulullah jumpa dengan pemimpin Rom namanya Heraklus. Itu. Kemudian dengan Parsi, Rasulullah mengutuskan siapa? Rabi'ah bin Amir berjumpa dengan Rustum. Ini panglima daripada Parsi. Itu tuan-tuan. Jadi mereka memang mempunyai pengaruh dan juga tentera yang kuat. Itu tu. Maka dengan penuh kebongkakan dan kesombongan serta berdasarkan kepada kekuatan yang besar, ini yang ada pada tentera Parsi lah. Sebab mereka dengan ada kekuatan tentera yang besar, baju perang yang lengkap, peralatan perang yang begitu hebat pada waktu itu, manjanik dan sebagainya, semuanya dah ada. Apa yang ada pada tentera Islam? Tidak ada. Kalau ikutkan dari segi kekuatan peralatan peperangan tu, tidak ada, tapi mereka rasa terancam juga. Jadi mereka berjumpa,
Jadi dalam keadaan kekuatan yang besar, Rustum bertanya kepada mereka, apa gerangan yang menimpa kalian ini? Sementara Rabi'i bin Amir hanya memiliki tombak yang tumpul, pakaian yang sudah compang-camping, dan seekor kuda yang sudah tua bangka dan hampir tidak boleh berlari dengan laju. Itulah maknanya menggambarkan pada kita Rabi'i bin Amir ini, panglima daripada Islam ni, yang diutus Rasulullah, dalam keadaan dia berjumpa, dia berani dia berjumpa dengan Rustum pada ketika itu, ya, berani berjumpa. Dan pada waktu itu untuk menyampaikan khabar, ya, berkaitan dengan Islam, dan dia adalah utusan daripada Rasulullah SAW. Jadi pada waktu itu apa yang ada pada dirinya sehingga berani berjumpa dengan Rustum? Itu tuan-tuan. Yang ada pada diri, ya, Rabi'i bin Amir ini iaitu kekuatan, ya, iman, yang dia yakin bahawa Allah Subhanahu Wa Taala itu adalah sebagai penakhluk dirinya, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah sebagai utusan untuk membawa Islam adalah agama yang benar. Sebab itu kalau kita lihatlah keadaan sekarang, tuan-tuan, Palestin, negara Palestin kan, memang tak masuk akal walaupun dia buat gerakan intifadah kan. Batu dengan lastik nak lawan dengan kekuatan yang ada dengan kereta kebal, ya, kemudian dengan helikopternya, jetnya itu, mana ada, ya, mana ada. Tetapi, ya, kalau ikutkan orang-orang Israel tu, dia nak hancurkan Masjidil Nabawi tu boleh, Masjidil Aqsa tu boleh dengan kekuatan yang ada. Tetapi dia tak berani. Sebab dia melihat kepada kekuatan iman Islam yang ada pada waktu itu. Itu dia, tuan-tuan. Kan? Yang ditanamkan dalam diri orang-orang Islam yang berjuang fisabilillah ini, iaitu dia melihat kepada firman Allah, kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biiznillah. Sejarah dah menunjukkan berapa banyak daripada, ya, golongan yang kecil dapat mengalahkan golongan yang besar. Tentera yang kecil dapat mengalahkan tentera yang besar dengan izin Allah. Tentera Islam, tuan-tuan, dalam sejarah apabila dia berlawan kepada tentera musuh biasanya lebih banyak daripada tentera Islam. Tapi kekuatan apa yang ada pada tentera Islam? Iaitu munajat, doa, ya, menyerahkan diri kepada Allah, tawakal. Pada waktu itu dia merasakan, ya, setiap insan pasti akan mati, tapi dia nak mati yang mulia di sisi Allah SWT. Ini yang ada pada diri tentera umat Islam. Itu yang memberikan dorongan dan kekuatan kepada umat Islam. Khalid Al-Walid, contoh, ya, Khalid Al-Walid, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila dalam setiap peperangan, dia ni sentiasa doa kepada Allah, ya Allah, ya Tuhanku, jika engkau menghendaki aku untuk kembali kepadamu, maka ini adalah jalan syahid yang aku inginkan. Ini adalah jalan syahid. Jadi apabila ada panggilan daripada Rasulullah untuk mengajak berperang, akulah yang akan mengikhlaskan dan akan meredakan diri ini untuk berjuang di jalanmu, ya Allah. Memang dia cari, kalau contohnya ada peperangan, sebab dia pakar strategi dan sebagainya. Tetapi Khalid bin Walid, dia meninggal dalam keadaan perang ke? Tak ada. Dia sakit tua. Itu, tuan-tuan. Khalid bin Walid tak meninggal dalam keadaan perang. Ya. Ubaidillah bin Jarrah, sama juga, dia bukan meninggal dalam keadaan perang. Itu nak menunjukkan bahawa Allah Subhanahu Wa Taala apabila memberikan kekuatan dan keimanan dalam diri
umat Islam itu, mereka ini bertawakalnya itu, berjuang jalan Allah itu, dia lebih mengatasi daripada kekuatan material yang ada pada dirinya. Itu dia. Baik. Jadi cerita berkaitan dengan Rabi' bin Amir ini, ya. Apabila Rustum dia tengok, kamu ni datang sini gaya macam ini, nak menang ke melawan dengan kekuatan kami yang ada 280,000 tentera ni? Dia menjawab. Rabi' bin Amir radhiyallahu anhu menjawabnya dengan penuh keyakinan. Apa yang dia kata? Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengutus kami untuk membebaskan manusia daripada penghambaan kepada sesama manusia menuju penghambaan kepada Tuhan manusia yang sesungguhnya, dan daripada kesempitan dunia menuju keluasan akhirat, dan daripada kezaliman agama-agama yang batil menuju kepada agama Islam. Itu tuan-tuan. Ya. Ini ayat dan kalimat yang selepas daripada Rustum, dia berjumpa dengan Rustum, ayat yang kalimat yang menjadi pegangan kepada kepada umat Islam apabila dia ingin berdakwah dan ingin menyebarkan Islam dengan kesyumulannya, ya, membentuk manusia min ibadatil ibad, ya, ila ibadatillah, atau ibadatil khalqil ibad, daripada menyembah kepada manusia kebendaan kepada menyembah kepada yang membuat manusia. Sebab apa? Sebab pada ketika itu, ya, orang-orang kafir, orang-orang musyrikin, mereka itu mengajak manusia itu untuk menyembah kepada berhala. Ya, tunduk kepada harta benda dunia, kemewahan itu yang diajarkan. Maka Rabi' bin Amir apabila dia berjumpa dengan Panglima Rustum, dia katakan apa? Bukan itu tujuan yang kami datang sini. Kami nak mengajak manusia, ya, apabila dia ini menyembahkan, mengabdikan diri kepada hamba, maka di situ akan ada kezaliman. Jadi kami nak memulihkan keadaan daripada manusia menyembah kepada manusia, mereka menyembah kepada Tuhan atau kepada Allah yang Maha Esa. Itu kalimat yang dia lontarkan kepada Rustum. Tetapi si Dujana ini, iaitu Rustum, cuba membalasnya. Sungguh pun dia merasa gemetar oleh jawapan berani daripada Rabi' bin Amir tersebut. Dia berkata, janganlah anda keluar daripada istanaku ini kecuali kalau anda membawa tanah di atas kepalamu. Dia maknanya apa? Pada waktu tu dia dekat dalam istana dia tuan, yang besar. Dia kata, kalau kau boleh ambil tanah yang ada dekat luar, dia kata, dan tunjukkan kepada aku tanah itu. Dia kata, tidak mungkin macam inilah. Tidak mungkin engkau dengan kuasa yang ada pada engkau, dengan keadaan yang ada pada engkau boleh menunjukkan tanah untuk genggaman tanah itu, tunjukkan kepada aku. Maknanya tak mampu nak mengalahkan. Kalaupun ada kekuatan daripada Tuhan engkau, katanya tu. Tapi waktu tu Rabi' dengan pasukannya ada beberapa orang pada waktu tu memang dikepung lah. Memang dia tak ada bagi can lah. Dia berlawan lah dengan beberapa orang yang ada di situ dan menunjukkan kepada Rustum, aku dapat genggam tanah dan tunjukkan kepada aku. Tambahlah dia gemetar. Ini datang daripada kekuatan tentera Islam pada waktu itu. Ini nak menunjukkan. Jadi tambah bergemetar orang-orang Parsi, ya, tentera Parsi, apabila dengan sedikit kekuatan daripada tentera Islam itu, dia boleh membuktikan di depan Rustum tu bahawa dia mempunyai kekuatan tersendiri yang datang daripada Allah. Maka Rabi' bin Amir
radhiyallahu anhu akhirnya membawa tanah tersebut. Dia berkata kepada para sahabatnya, ini adalah kabar gembira kerana ini bererti bahawa Allah Subhanahu Wa Taala akan memberikan kemenangan kepada kita dan kita akan menguasai negeri mereka ini. Jadi kekuatan itu dia balik kepada tempat dia dan dia memberikan kepercayaan kepada, memberikan semangat, hamasah kepada tentera Islam pada ketika itu. Beberapa saat setelah itu sang panglima perang Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, ini pun juga sahabat Nabi, masuk ke dalam negeri Parsi itu untuk mengajak penduduknya kepada Islam, tetapi penduduk negeri itu menolak dan menyatakan perang. Maka Sa'ad bin Abi Waqqas dan tenteranya memerangi mereka dan akhirnya mereka dapat mengalahkan bangsa Parsi itu dan mereka memasuki istana-istananya dengan penuh dengan kesesatan dan kemaksiatan serta menghancurkan semua patung kaum Parsi. Seraya membacakan ayat Al-Quran, iaitu kam tarku min jannati wa uyun wa zuru'i wa maqamin karim wa na'matin kanu fiha fakihin kadzalika wa awrathnaha qauman akharin kama bakat alaihimus sama'u wal ardu wa ma kanu munzarin. Dalam surah Ad-Dukhan ayat 25 hingga 29. Maksudnya alangkah banyaknya taman dan mata air yang mereka tinggalkan. Maknanya keindahan yang ada dekat kawasan Parsi itu, dan kebun-kebun serta tempat-tempat yang indah-indah dan keseronokan-seronokan yang mereka menikmatinya. Demikianlah. Dan kami wariskan semua itu kepada kaum yang lain, maka langit dan bumi tidak menangisi mereka dan mereka pun tidak diberi tangguh. Mana jatuhnya Parsi pada ketika itu sejak daripada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dulu, Parsi dah ada kejatuhan tu, dah ada. Sebab itulah ada rentetan. Yang pertama, pengaruh Islam itu dah ada pada Parsi. Sebab apa? Sebab orang Parsi itu sendiri dia nak masuk ke Islam. Di zaman Rasulullah dah menguasai dekat Madinah, ada sahabat Nabi daripada kalangan orang Parsi, Salman Al-Farisi, mereka datang. Mereka sendiri yang datang nak masuk Islam, apabila melihat kepada keindahan Islam yang diketuai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab itulah Rasulullah mengarahkan sahabat supaya terus berjuang dan menyebarkan dakwah hingga ke Parsi dan Rom. Okey, seterusnya tuan-tuan, tokoh yang kita nak bincangkan iaitu berkaitan dengan Al-Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi. Ni. Dan juga Sa'id bin Jubair radhiyallahu anhu. Ini tuan-tuan. Pertama berkaitan dengan seorang panglima lah. Panglima perang di zaman Abdul Malik bin Marwan. Abdul Malik bin Marwan iaitu selepas daripada pemerintahan Yazid bin Muawiyah di zaman Bani Umayyah. Hajjaj Yusuf digelar As-Saqafi. Maknanya dia membawa pembaharu. Saqafi ni maknanya ketamadunan. Dia membawa pembaharuan. Pembaharuan dalam pemerintahan. Pemerintahan. Waktu tu, ini kontroversi sikit lah, Hajjaj Yusuf ni. Dia mengatakan mereka ini, Hajjaj Yusuf ni salah satu cara kaedah mereka yang dibawa dalam dia nak menahluki bumi-bumi Islam tu dengan cara yang begitu zalim. Banyak pembunuhan yang dilakukan oleh Hajjaj Yusuf As-Saqafi ini. Tetapi dia juga ahli Al-Quran. Ahli Al-Quran. Dan ada yang menyokongnya kerana dia di pihak daripada Bani Umayyah.
InsyaAllah ya. Jadi kita cuba bincangkan ya. Kalau contohnya daripada Imam Az-Zahabi, Imam Ibn Katsir ya, yang dinukilkan dalam kitab Tarikh Kabir dan juga dalam kitab Bidayah wa Nihayah, itu dicatatkan berkaitan dengan bagaimana ketokohan Hajjaj Yusuf As-Saqafi. Dia ada seorang panglima tapi dalam keadaan zalim. Dia banyak membunuh para sahabat dan juga umat Islam yang lain, terutama ketika dia membunuh dan dia menawan kota Mekah di bawah pentadbiran Abdullah bin Zubair. Tu Abdullah bin Zubair ni anak kepada Zubair bin Awam, iaitu anak kepada Asma bin Abu Bakar. Memang tabi'in lah kan. Memang orang yang kata orang yang menjaga tanah suci Mekah situ. Tapi nanti kita mungkin boleh bincangkan sini. Baik, tuan-tuan mata Allah SWT. Ya. Hajjaj bin Yusuf adalah salah seorang pemeluk Islam yang berpaling dan menyimpang daripada ajaran Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu saya katakan ini kisah berkaitan ada saya, kalau tuan-tuan pernah membincangkan berkaitan dengan Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi ini, banyak ya orang yang mengatakan dia ni sebagai seorang yang begitu zalim, ada kalau dah sesat, banyak itu. Tapi saya masih mengatakan ya kedudukan dia masih lagi pada waktu tu. Sebab tu yang mengklaim dia tu sesat apa semua itu kadang dari segi politik. Ya. Kalau orang yang mengambil sudut dari segi sudut bagaimana pentadbirannya, ada yang menyokong, ada yang tidak. Saya bagi contoh lah tuan-tuan, macam zaman sekarang ya. Ada berlakunya dululah baru beberapa tahun ni Arab Spring. Arab Spring. Arab Spring ni bermula daripada Aljazair. Ya kan, ada seorang yang dia ni nak minta kebebasan daripada inilah dunia Arab yang berpaling kepada barat. Siapa tu yang nama pertama yang dia menumpahkan minyaknya dekat petrol pump tu, tumpah minyak, lepas tu dia angkat takbir, dia apa semuanya melaungkan ya kebebasan. Akhirnya dia membunuh dirinya, macam tu kan, dia bakar dirinya itu. Itu bermulanya sampai pengaruh daripada media. Tapi yang menjadi tumpuan perhatian ya Arab Spring tu iaitu dekat bumi Mesir. Bumi Mesir. Sebab ketamadunan ya, dari segi ketenteraan, ketamadunan yang besar ya, itu dekat Mesir. Kalau misalnya dunia Arab tu Mesir. Yang dia mempunyai pengaruh yang lebih daripada negara-negara Arab yang lain. Jadi pada waktu itu yang dekat Libya pun dah berlaku, yang dekat Syria pun dah berlaku. Ada dua pandangan ulama yang berbeza berkaitan dengan Arab Spring ni. Yang pertama ya, Syekh Dr. Yusuf Al-Qaradawi ya, pandangannya tu berbeza dengan pandangan Syekh Ali Jum'ah yang baru datang sini kan, waktu mantan mufti. Biasa kalau mufti Mesir ni dia ni sampai hujung hayatnya. Tapi Syekh Ali Jum'ah dia tak sampai hujung ya. Sebab ada beberapa perkara yang Syekh Ali Jum'ah ini dia tak menjadi mufti sampai habis ya, mufti Mesir. Pertama, masa ketiga Mursi dapat menguasai ya, dia menjadi presiden dekat Mesir tu dan menggulingkan kepimpinan daripada Husni Mubarak. Lebih kurang 30 tahun dia berkuasa kan, Husni Mubarak tu. Pada waktu itu ya memang satu kebangkitan umat Islam lah di Mesir, walaupun persennya itu
48 berapa ya, 48 42 ya, masa pemilihan presiden tu. Jadi macam Syekh Yusuf Al-Qaradawi rahimahullah ta'ala anhu, dia mendukung perjuangan Mursi. Mendukunglah kebangkitan Islam pada waktu tu. Walaupun dia dilabelkan sebagai utusan daripada Ikhwanul Muslimin, tapi dia masa dia dapat dipilih menjadi presiden, dia bukan atas atas parti daripada Ikhwanul Muslimin, tidak. Tuan-tuan. Yang nak disebutkan dekat sini, pembaharuan yang dilakukan oleh Mursi itu, ya, dengan hubungan negara-negara Islam, ya, itu yang diterima oleh banyak ulama-ulama Islam pada itu. Ya, menyekat hubungan dengan Israel, itu, dan itu yang paling utama. Dan juga dia blok hubungan dengan Amerika. Kira-kira dalam sebulan 2 bulan tu okey. Tetapi kestabilan, ya, kestabilan politik, ekonomi dan juga politik, ekonomi dan juga bahan makanan terus drop. Itu yang jadi. Kalau apa-apa tuan-tuan, ya, masalah utama tu masalah makanan kan. Kalau rakyat Mesir tu sekitar dalam 90 juta orang, ya, masalah makanan dengan tempat yang begitu minima, dia bergantung kepada lembah Nil kat situ. Jadi masalah makanan. Apabila barang naik harga mendadak macam tu, kan, orang menjadi miskin dan susah. Akhirnya berlakulah gelombang-gelombang pemberontakan. Sebab yang dekat Mesir ni, yang pahaman sekularnya pun macam lebih kurang macam dekat ni lah, Turki lah, pahaman sekularnya apa. Dan dia, Mesir ni negara ketenteraan. Ekonomi Mesir, ya, 80% yang dekat Mesir, ya, dikuasai oleh tentera. Kalau macam bangunan-bangunan tentera, bangunan-bangunan itu semua, kem-kem itu semuanya yang buat tu tentera yang buat sendiri. Kontraktornya pun tentera sendiri. Dia macam tu. Dia tak macam negara kita, tuan-tuan. Jadi kalau pandangan daripada Syekh Ali Jum'ah, dia tak suka gerakan Arab Spring. Dia kata. Sebab apa? Kestabilan. Yang kedua, ya, memberi keancaman kepada Islam itu sendiri. Memberi ancaman kepada Islam. Ya, dengan ada pembunuhan, ya, akan berlakulah apabila Asisi, ya, naik, ya, sebagai untuk mengawal kestabilan, maka ada pembunuhan orang Islam macam ini. Jadi dia tak suka berkaitan Arab Spring ni. Dia nak kepada keadaan yang sebelum ini. Dia bangga dengan keadaan tentera Islam, tentera Mesir yang ada daripada dia kecil sampai sekarang. Itu yang disebut oleh Syekh Ali Jum'ah, ya. Sebab apa? Dia melihat kepada maslahah, ya. Kalau zaman Mursi, dia melihat waktu tu, ya, apabila Mesir, ya, mereka blok memboikot Amerika, sedangkan hutang Mesir itu boleh katakan 70 hingga 80% tu bergantung kepada Amerika. Gandum, makanan ruji yang dia perlukan, roti untuk buat makanan dia tu, itu pun ambil daripada Amerika. Jadi bantuan ketenteraan semua daripada Amerika, daripada makanan ruji pun daripada Amerika. Ini bergantung kepada sana. Tiba-tiba nak diblok dan Amerika tak ada masalah. Yang menjadi Amerika ni jadi macam dia ni marah, dia blok Amerika, tapi dia minta ke Jerman. Dia minta ke Jerman kat sana dengan alasan harga lebih murah. Jadi kata kalau contohnya dia kata nak buat Islam, kan, mintalah dengan negara Islam, tapi mintanya dengan negara Eropah. Itu yang jadi. Kat situ baru adalah, ya, konflik politik dalam mana itu. Apabila berlakunya konflik politik macam itu, yang dikhawatirkan oleh
Syekh Ali Jumaah ini institusi Islam, kiblat ilmu Islam yang ada dekat Mesir, iaitu Al-Azhar. Al-Azhar. Memang dah lama dah orang barat ni dia dah claim Al-Azhar ini yang bina adalah orang Syiah pada zaman Bani Fatimiyah. Tu pertama. Dan dia nak melagakan di antara Syiah dengan Sunni. Dia nampak macam tu. Kalau Al-Azhar ini hancur, maka dunia Islam ini, kiblat ilmu Islam ini akan tambah lemah. Sebab sekarang ni segala ulama-ulama dunia, mufti-mufti dunia, kebanyakan mereka ini adalah datang daripada Al-Azhar. Itu medan ilmunya itu ada daripada Al-Azhar. Itu. Dan sudah pasti apabila kalau contoh negara dah tak stabil, apa semua jadi perang dalaman, konflik dalaman, maka akan ada bantuan ketenteraan luar. Kalau ketenteraan luar masuk contohnya Amerika ke situ, habis. Yang akan di-attack pertama adalah ilmunya dulu. Kiblat ilmunya dulu. Macam itulah yang berlaku dekat Iraq. Apabila Amerika dah masuk ke kota Baghdad, yang pertama di-attack bukannya nak cari orang. Dia pergi ke Darul Hikmah. Darul Hikmah tu perpustakaan besar umat Islam daripada zaman Abbasiyah lagi. Tu. Daripada zaman Abbasiyah lagi. Jadi ilmu-ilmunya yang banyak dulu pada waktu pertama telah dihancurkan oleh tentera Tatar. Sehingga ada syair yang menyatakan apabila dia tentera berkuda Tatar, dia nak menyeberangi sungai Ifrit dengan Tigris tu, dengan Tigris dengan Ifrat tu, buku-buku yang berdakwah, tulisan-tulisan tu dijadikan laluan dan jembatan sampai sungai itu berwarna hitam. Menangis para ulama kerana hasil-hasil karya daripada ulama-ulama hancur begitu saja, hilang di mamah bumi. Jadi ilmu-ilmu itu dah tidak ada. Inilah kan lagi dekat Azhar. Jadi apabila hancurnya institusi Islam Azhar itu, maka akan berlakulah ketandusan ilmu Islam itu sendiri. Itu yang dikhawatirkan oleh Syekh Ali Jumaah. Jadi kata kerana konflik politik itu sendirilah. Jadi ada para ulama tu dia berbeza pandangan. Itu tuan-tuan. Begitu juga dengan Hajjaj Yusuf As-Saqafi pada waktu itu. Pertama, Hajjaj Yusuf As-Saqafi ni, dia ni dilantik oleh Abdul Malik bin Marwan. Abdul Malik bin Marwan iaitu seorang khalifah. Khalifah dari segi sejarahnya, walaupun pada waktu itu tuan-tuan masih lagi ada golongan umat Islam yang tidak menerima penguasaan khalifah di zaman Bani Umayyah. Yang dia menerima itu khalifah adalah 4 aja. Khulafaur Rasyidin daripada Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali. 4 orang saja. Selepas itu dia kata tidak ada khalifah. Kerana apa? Kerana Muawiyah bin Abi Sufyan ini dia melantik dirinya untuk menjadi khalifah dengan cara apa? Dengan cara bukannya kesepakatan umat Islam yang menerima, tapi dengan cara pemberontakan gitu. Dia bawa macam itulah, dengan itu pandangan itu, dengan cara pemberontakan. Banyak darah umat Islam yang meninggal, terutama penyokong daripada Husain dan juga Hasan, cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang meninggal kerana dibunuh. Itu tuan-tuan. Ini yang menjadi konflik Tetapi sebenarnya pada waktu itu kalau ikut daripada sejarah Ahli Sunnah wal Jamaah tu, pada zaman itu memang perlu kena buat macam tu. Zaman Umayyah perlu buat macam itu.
Kan? Umayyah kena ambil. Sikap dia tu kena ambil. Dia tu untuk menjadi khalifah. Kerana apa? Kerana waktu tu umat Islam yang mereka ni beraliran Syiah kuat, yang keluar daripada kelompok Ali dan Muawiyah, Khawarij besar. Ya, kawasan dekat kawasan mana? Dekat Taif dan sana, kuat besar. Yang memecah belahkan umat Islam lagi banyak. Jadi sikap Muawiyah, dia kata kita kena kuatkan, ya, umat Islam kena bersatu, ya, atas kepimpinan Muawiyah. Dan pada waktu itu siapa yang tak nak ikut diberikan pendamaian. Tapi kalau dah tak nak juga, maka dia perlu diperangi. Pertama dihukum untuk kembali. Tidak mahu, ya. Itulah yang berlaku, ya, kepada Abdullah bin Zubair. Ya. Abdullah bin Zubair ini, tuan-tuan, dia menjadi pimpinan yang ada di kawasan Hijaz, iaitu di kawasan Mekah dan Madinah. Itu dia pimpinan. Okey, pada waktu itu, ya, Abdul Malik bin Marwan, dia nak ajak berunding dengan Abdullah bin Zubair ni, ya, pimpinan di mana sana. Okey, kita kembali biarkan Islam ni bersatu, yang ada dekat Mesir, yang ada dekat mana disuruh input sama. Siapa gubernur dekat Mesir, siapa gubernur dekat Syam, siapa gubernur dekat Yaman, siapa gubernur dekat Madinah, perlu digabung. Tetapi Abdullah bin Zubair dia tidak menerima pelantikan terhadap Abdul Malik bin Marwan. Dia tak boleh terima pelantikan Khalifah Abdul Malik bin Marwan itu. Dan dia tidak mahu terima. Sebab apa? Pada waktu tu dia dah menguasai kawasan Hijaz. Dia nak buat cara pemerintahan yang tersendiri. Bagi dia, sayalah yang layak untuk menjaga, ya, tanah Nabi. Tanah Nabi ni maknanya kerana dia ni memang asal daripada Mekah, dan dia inilah yang menjaga, orang kata yang menjaga kunci Kaabah situlah. Dia yang layak. Apabila disuruh apa maksudnya hasil daripada situ apa semuanya untuk diberikan bersama dengan umat Islam, dia tak nak terima macam tu. Itu tuan-tuan. Dan Abdullah bin Zubair ini masih lagi bersama-sama dengan para sahabat, kan. Jadi tengok dia pun ada kekuatan juga. Tapi Marwan bin Abdul Malik Marwan dia pun rasa bersalah sebab kat situ ada para sahabat. Terutama dekat Mekah itu masih ada lagi Asma bin Abu Bakar. Asma bin anak kepada Abu Bakar yang pernah bersama dengan Rasulullah dalam peristiwa sebelum hijrah. Sebelum hijrah dan juga masuk ke sebelum hijrah, pada waktu itu dia bagi makanan dan sebagainya, Asma bin Abu Bakar. Jadi Abdul Malik bin Marwan dia kata jangan kita cuba kita berbaik, kerana di situ ada isteri sahabat, orang yang dimuliakan Rasulullah. Itu dia. Tapi keegoan daripada Abdullah bin Zubair itu, ya, menyebabkan berlakunya konfrontasi dan juga pemberontakan. Itu dia, tuan-tuan. Jadi Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi ni dia seorang tentera. Yang pertama, dia dah menjadi gubernur di dekat kawasan Taif. Kemudian dipilih oleh Abdul Malik bin Marwan untuk berdialog kepada Abdullah bin Zubair. Tapi tidak dapat penyelesaian. Akhirnya dia buat rampasan kuasa lah. Rampasan kuasa. Itu yang banyak terbunuhnya
sampailah terbunuhnya Abdullah bin Zubair itu, ya, dengan inilah, dengan apa namanya, terpaksalah dia buat macam tu sampai meninggal dunia kan. Itu yang di kalangan para ahli sejarah ada yang boleh menerima Hajat Yusuf, dan ada yang dia menyatakan Hajat Yusuf ni adalah salah seorang daripada penguasa yang zalim. Itu tuan-tuan. Jadi kita kadang kalau misalnya konflik politik macam itulah kan, ada yang menyokong, ada yang tidak, ada yang menyokong, ada yang tidak, macam tu. Yang dilihat kepada situasi yang berlaku pada ketika itu. Okey. Itu sedikit ya background berkaitan dengan Hajat Yusuf As-Saqafi. Sebab orang kadang dia terus dia mengatakan keburukan yang ada pada Hajat Yusuf tu. Dia tak tengok daripada dua sisi. Kalau saya cuba kita melihat dan kita mengenali dulu dua sosok ini. Okey. Ya kelab. Okey, sekali lagi kita lihat. Baik. At-Taus bin Kisan, salah seorang murid pilihan dan murid ternama daripada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, dan salah seorang periwayat periwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim telah berkata. Ini apa namanya? Abdullah bin Abbas ini, masa tu dia berpihak kepada ini, Abdullah bin Abbas ini dia berpihak kepada Muawiyah, ya, bermuawiyah, ya. Kemudian dia menceritakan, saya memasuki Masjidil Haram untuk melakukan umrah. Setelah saya melaksanakan umrah dan sembahyang sunat 2 rakaat di makam Ibrahim alaihi salam di Masjidil Haram, lalu saya duduk-duduk di makam itu menunggu dan melihat gerombolan manusia yang sedang melakukan tawaf. Tiba-tiba hujaman tombak dan panah dan libasan pedang dan persenjataan lainnya berhamburan di Masjidil Haram. Maka saya pun menelih. Tiba-tiba saya melihat Hajjaj bin Yusuf dan para pengawalnya serta para tenteranya yang bertebaran di dalam Masjidil Haram. Itu masa dia menyerang Masjidil Haram itulah kan. Cerita berkaitan dengan Hajjaj Yusuf ni biasa dia akan kaitkan dengan Abdullah bin Zubair ni, tuan-tuan. Kan? Abdullah bin Zubair ni, ya, dia seorang tabi'in lah. Kan? Sebab dia zaman Rasulullah dia kecil, dia tak mengenali Rasulullah, maka dia dikategorikan sebagai seorang tabi'in. Kemudian Abdullah Abdullah bin Abbas ini sahabat Nabi. Dia ni berpihak kepada Hajjaj bin Yusuf. Sebelum berlakunya, ya, pertarungan di antara dua pihak ni, Abdullah bin Abbas ini dia jumpa dengan Abdullah bin Zubair. Sebab Abdullah bin Abbas dia sayang kepada sahabat, dia sayang kepada dekat situ ada Asma bin Abu Bakar, ya. Dia mencintai para sahabat. Dia tidak mahu kalau boleh ada pertumpahan darah. Jadi dia mengajak kepada Abdullah bin Zubair supaya kita bersatu. Janganlah kita ikut benda-benda yang kecil-kecil ni, biarkanlah. Yang penting kita nak biarkan umat Islam ni tambah satu macam tu. Tapi pandangan daripada Abdullah bin Abbas ini tidak diterima oleh Abdullah bin Zubair. Dia dah bagi nasihat dah. Ya, mampu ke engkau, adalah dia punya dialog-dialog kan, sampai pertumpahan darah itu berlaku seperti mana berlakunya pada peperangan Jamal dan peperangan Siffin. Aku apabila mengenang lagi para sahabat yang telah meninggal dunia, mengalir air mataku. Begitu juga yang berlaku oleh ibu bapamu, ya, Zubair bin Awam ketika meninggal dalam peperangan Jamal kerana fitnah yang berlaku di antara umat Islam pada waktu itu. Kan, di antara pasukan Ali dan juga Aisyah. Dia kata macam tu, dia mengajak memujuk kepada Abdullah bin Zubair. Tapi Abdullah bin Zubair dia masih lagi, ya, dia kata kota Mekah ini kami yang akan mewarisinya. Itu terpaksalah jadi berlakunya, ya, pertarungan di antara umat Islam tu.
Ini yang diceritakan, ya, yang diceritakan Atos bin Kisan, ya, apabila dia berada dekat Mekah dan melihat hujaman daripada inilah apa namanya senjata-senjata yang datang daripada tentera Hajjaj Yusuf. Sementara itu ada seorang Arab Badui yang sedang memasuki tawaf di Baitul Haram dan Hajjaj sedang duduk-duduk di sekitarnya. Tiba-tiba satu tusukan melekat pada baju orang Badui tersebut padahal dia masih melakukan tawaf. Lalu dia pun terjatuh di hadapan Hajjaj. Lalu Hajjaj memegangnya dan bertanya kepadanya, "Daripada mana asal anda?" Orang Arab itu menjawab, "Aku daripada Yaman." Hajjaj bertanya lagi, "Bagaimana anda meninggalkan saudaraku?" Orang Arab itu menjawab, "Siapa saudaramu itu?" Dia bagi tahu, ya. Hajjaj menjawab, "Saudaraku itu adalah Muhammad bin Yusuf." Iaitu adik-beradik dia lah. Ya. Dia ini seperti Hajjaj juga, berbuat aniaya dan menzalimi manusia. Dia dilantik oleh Hajjaj sebagai gubernur di Yaman. Orang Arab itu menjawab, "Oh, saya meninggalkannya dalam keadaan sihat walafiat. Dia ni kat sana." So, orang Badui itu jawab. Kemudian Hajjaj berkata, Hajjaj menyangkal, kata, "Saya tidak menanyakan tentang kesehatannya kepadamu, tetapi saya menanyakan tentang keadilannya." Orang Arab itu menjawab, "Saya meninggalkan Muhammad bin Yusuf, ya, kata, saya meninggalkannya dengan perbuatan yang sangat zalim dan penganiayaan rakyatnya." Dengan penegusan dan amarah, Hajjaj bertanya lagi, "Tidakkah anda mengetahui bahawa dia itu adalah saudaraku?" Orang Arab itu berkata dengan lantang kepada Hajjaj, "Wahai Hajjaj, apakah kamu mengira bahawa dia ini lebih mulia dan lebih bangga dengan keberadaan anda daripada kemuliaan dan kebanggaanku kepada Allah Subhanahu Wa Taala?" Taus berkata, "Demi Allah, seluruh rambut yang tumbuh di sekujur tubuhku terasa berdiri meremang daripada ucapan orang Badui itu." Lalu Hajjaj pun berkata, maka Hajjaj pun membiarkannya dan meninggalkan begitu saja. Okey. Ini yang apa namanya, dia nak melihatkan sosok dari segi ketegasan dan juga cara Hajjaj nak menangani. Ialah mana tak pada waktu tu dia dah menguasai kawasan Madinah, Mekah pada waktu tu kan. Jadi apabila disuruh berhenti untuk dicakap, tiba-tiba ada orang yang terus tak mendengar kata dia, maka dia buat tindakan macam tu. Baik. Sedikit lagi ya tuan-tuan, ya. Habiskan ni sikit. Lalu dia berkata, adapun mengenai kisah antara Hajjaj bin Sa'id Al-Jubair, semoga Allah merahmatinya, sebenarnya kisahnya sangat panjang dan indah, maka penuh makna dan pelajaran yang sangat berharga. Jadi tuan-tuan, nanti kita mungkin akan sambung lagi lah berkaitan dengan kisah apa namanya Sa'id bin Jubair rahimahullah ta'ala, ya. Begitu juga dengan hubungannya, ya, konfrontasi dengan Hajjaj bin Yusuf ini, ya. Jadi itulah sedikit pengenalan berkaitan dengan sejarah Islam, tuan-tuan, ya, yang berlaku peperangan dan pemberontakan di antara umat Islam. Tapi benda tu kecil, Yang besarnya itu adalah bagaimana Islam itu dia dapat berkembang dan dapat mempengaruhi dunia, ya, sampai ke barat, sampai ke timur, sampai ke Afrika. Itu yang dia. Sebenarnya banyak lagi memang antara umat Islam ni, apabila dia ada kuasa, kadang dia inilah. Apabila dia ada kuasa, maka dia akan membuat cara dia sendiri. Dia macam contohnya kerajaan Tulus, kan, yang ada dekat Afrika sampai ke Mesir. Itulah tuan-tuan, ya. Di Asia, di tempat kita tanah Melayu Nusantara pun pernah, ya. Di antara kerajaan pada waktu tu ada kerajaan Demak. Dan pada suatu masa yang sama kita ada kerajaan Melaka, kekuatan kerajaan Melaka, kan. Jadi itu pun ada
Inilah apa um, orang kata kuasa-kuasa. Sebab macam kerajaan Demak, dia lebih mengetahui keadaannya suat dekat dekat kawasan tanah Jawa. Melaka, dia tahu kawasannya tu berbeza-beza. Kan? Jadi kadang ada konfrontasi pun, apa pemberontakan pun ada di antara dua pihak. Tapi yang dia bawa Islam, jadi boleh bersatulah pada ketika itu. Tuan-tuan minta Allah SWT, itu kisah berkaitan dengan apa namanya, bagaimana berkembangnya agama Islam di seluruh dunia. Ya, InsyaAllah tuan-tuan akan datang kita akan apa namanya, menyambung lagi kisah berkaitan sirah ini. Wallahu ta'ala alam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin wa ala alihi washabihi wa sallim. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarraqana min ba'di tafarraqan ma'suma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wa sallam. Alhamdulillah alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asr innal insana lafi khusr. للذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.